من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, pengurus, ahli jawatan kuasa, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, di atas segala kurniaan, di atas segala peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam keadaan kita perlu untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang sedang diuji, terutamanya di negeri-negeri yang sedang dilanda banjir. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan keselamatan kepada mereka. Moga Allah Subhanahu wa taala segera surutkan air di tempat-tempat yang sedang dilanda banjir, dan moga Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, kesabaran kepada mereka yang sedang diuji, dan moga-moga diganti dengan lebih baik apa yang telah hilang daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita nak sambung pembicaraan kita berkenaan tentang peristiwa Badar. Peristiwa Badar. Maka peristiwa Badar adalah di antara ujian yang besar kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat besar. Sebab selama 13 tahun mereka disakiti oleh orang Quraisy. Mereka tidak pernah pada waktu itu melawan. Mereka tidak pernah melawan. Maka kali ini Allah Subhanahu wa taala benarkan mereka untuk mengangkat senjata. Selain daripada keadaan pada waktu itu adalah keadaan di mana para sahabat tidak bersedia untuk perang, tak ada kelengkapan. Bahkan ketika mana kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada para sahabat, Nabi tak maklumkan nak perang. Nabi kata kita keluar sebab kita nak menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan. Itu je. Nabi tak kata pun nak perang. Dan memang itu adalah perancangan awal, bukan perang pun, sekadar nak menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan. Ada sahabat yang pada waktu itu kata, wahai Rasulullah, izinkan aku nak balik ke rumah yang sedikit jauh untuk mengambil kelengkapan. Nabi kata tak boleh. Siapa yang nak ikut, ikut sekarang. Siapa yang pada waktu itu apa pun kelengkapan yang dia ada, bawa bersama. Maka para sahabat pada waktu itu mereka pergi dengan apa yang mereka ada. Ada yang pada waktu itu pergi tanpa baju besi, ada yang pergi tanpa kelengkapan perang. Dan sebab itu dalam peperangan Badar mereka hanya ada 2 kuda sahaja, dan pada waktu itu mereka tak ada kelengkapan perang yang banyak. Sebab ianya bukan persiapan untuk perang. Badar permulaannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menghalang rombongan perniagaan Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak melemahkan ekonomi Quraisy. Maka Nabi dapat berita daripada 2 orang mata-mata Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lantik, yang mana orang Quraisy akan melalui jalan Badar dalam tempoh 5 ke 7 hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ajak para sahabat untuk menuju ke Badar. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ketika mana umat Islam pada waktu itu dijanjikan oleh Allah tentang salah satu daripada 2 kumpulan. Kumpulan Abu Sufyan tak ada tentera, namun harta rampasan banyak. Kumpulan yang kedua, kumpulan Abu Jahal yang datang kemudian, dan para sahabat tak nak yang itu. Namun Allah Subhanahu wa taala inginkan para sahabat untuk berlawan dengan tentera Abu Jahal, dan akhirnya mendatang kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu bulan Ramadan, dan ianya adalah Ramadan yang pertama umat Islam berpuasa.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ajak para sahabat untuk menuju ke Badar, siapa pun yang sempat. Ada yang nak pergi ambil peralatan, Allah pada waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak izinkan. Maka umat Islam pada awalnya berkumpul dekat Masjid Ambar, tak silap. Masjid tu sekarang ni ada dekat dalam stesen kereta api Madinah. Dekat kan, kalau kita pergi jalan ke belakang sedikit, maka ada stesen kereta api Madinah. Di situ ada masjid. Maka Nabi SAW tunggu para sahabat yang ambil masa tak lama sebelum Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju ke Badar. Maka Nabi SAW ada berhenti di beberapa tempat. Dalam sirah dicatatkan tempat-tempat perhentian Nabi SAW dalam menuju ke Badar. Kemudian baginda Nabi SAW akhirnya dapat tahu rupa-rupanya rombongan perniagaan yang Nabi harap untuk halang, mereka pindah laluan. Mereka tak ikut laluan Badar, mereka ikut laluan pantai. Maka para sahabat pada waktu itu tak dapat apa yang mereka harapkan. Sebab pada waktu itu rombongan Abu Sufyan tak ada pengawal, lebih kurang 40 orang. Tapi harta yang mereka bawa sangat banyak, lebih kurang 50,000 dinar ataupun lebih daripada 50 juta ringgit pada zaman kita. Maka Nabi SAW kumpulkan para sahabat. Nabi tanya terutamanya kepada orang Ansar, adakah mereka sanggup bersama dengan Nabi SAW ataupun pada waktu itu mereka nak berpatah balik. Maka bangunlah orang-orang Ansar memberi janji kepada Nabi, kalaulah Nabi redah lautan sekalipun, mereka akan bersama dengan Nabi SAW. Maka Abu Sufyan pada waktu itu minta bantuan. Kita dah baca dah bagaimana Abu Sufyan cara dia meminta bantuan. Maka Abu Sufyan minta bantuan. Maka dalam sekelip mata orang-orang Quraisy telah sediakan jumlah tentera sebanyak lebih kurang 1,100 orang yang diketuai oleh Abu Jahal. Dan mereka pada waktu itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada suratul Anfal ayat yang ke-47, firman Allah, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Wahai para sahabat dan umat Islam, janganlah kamu menjadi seperti sikap orang-orang Mekah yang keluar daripada negeri mereka. Macam mana orang Quraisy keluar daripada negeri mereka? Firman Allah, batara, dengan penuh kesombongan. Sombong. Kita akan hancurkan Muhammad. Kita akan hancurkan teman-teman Muhammad. Kita akan tunjukkan kepada mereka siapa yang berkuasa. Batara, sombong. Sifat mereka yang kedua, wari'a'an nas, pada waktu itu riak, nak menunjuk-nunjuk. Sebab itu ketika mana Abu Sufyan dah tukar laluan, Abu Sufyan hantar saranan kepada Abu Jahal. Kata Abu Sufyan, tak payah perang, sebab Muhammad punya kumpulan pun adalah orang-orang kita juga, dan harta perniagaan kita dah selamat. Tak payah perang, balik semula ke Mekah. Tapi Abu Jahal berdegil. Abu Jahal berkata, demi Allah, kita akan pergi ke Badar sama ada Muhammad ada ataupun tak, dan kita akan buat kenduri dekat Badar. Kita akan tunjukkan kepada orang Arab siapa yang berani lawan Quraisy, maka inilah akan pengakhiran mereka. Dan akhirnya bukan pengakhiran untuk Nabi, tapi pengakhiran untuk Abu Jahal dan orang-orang yang sombong daripada kalangan orang-orang Mekah. Maka Allah sebut, jangan kamu jadi seperti orang Mekah bila mereka keluar ke Badar, batara, sombong, wari'a'an nas, pada waktu itu menunjuk-nunjuk, wa yasudduna an sabilillah. Yang ketiga, mereka pada waktu itu bertujuan nak menghalang manusia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keadaan orang Mekah. Maka para sahabat pada waktu itu mereka memberi jaminan kepada Nabi, mereka akan perang bersama dengan Nabi walaupun pedang tak cukup, walaupun pada waktu itu baju besi tak mencukupi. Sebab mereka keluar bukan untuk perang, mereka keluar sekadar untuk menghalang rombongan perniagaan Abu Sufyan.
Dan itu juga yang Allah sebutkan di dalam suratul Anfal pada ayat yang ketujuh, yang mana para sahabat mereka berharap dapat yang mudah tapi harta yang banyak. Allah nakkan bertemu dengan Abu Jahal dalam penuh kesukaran, penuh ujian, dan akhirnya Allah janjikan kemenangan ketika mana berhadapan dengan tentera Abu Jahal. Maka pada waktu itu Nabi SAW telah susun tentera baginda, Nabi susun. Dan dalam perjalanan Abu Jahal menuju ke Badar, ada beberapa orang tentera dia yang patah balik. Sebab mereka dapat tahu peperangan ini tak perlu sebenarnya, sebab Abu Sufyan dah selamat, rombongan perniagaan dia dah selamat. Kita datang sekadar untuk selamatkan rombongan perniagaan Abu Sufyan. Maka ada beberapa ratus orang yang patah balik. Sebab itu daripada 1000 lebih tentera Abu Jahal, akhirnya tinggal 950 ke 1000 orang. Maka Nabi SAW pada waktu itu mula melakukan persediaan. Nabi SAW sampai kemudian daripada tentera Mekah. Maka di sinilah para sahabat Nabi SAW maklumkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kita tak sesuai untuk berada dekat tempat ini. Kita tak sesuai. Maka Nabi SAW tanya, apakah pandangan yang kamu ada? Sebab orang Quraisy mereka berada dekat tempat yang lebih strategik. Para sahabat mereka sampai lambat sedikit ke Badar. Maka pada waktu itu seorang sahabat Nabi SAW menyarankan kepada Nabi SAW untuk Nabi SAW tutup semua telaga-telaga kat Badar, tutup, supaya nanti orang Quraisy pun tak ada air. Maka Nabi SAW tutup semua telaga-telaga yang ada kat Badar, yang merupakan salah satu taktik peperangan Nabi. Dan kemudian Nabi SAW gali satu lubang yang besar. Dan mukjizat Nabi SAW, Allah turunkan hujan. Maka pada waktu itu bila turunnya hujan, penuh air dekat tempat umat Islam. Dan orang Quraisy pada waktu itu mereka tidak ada air, sebab Nabi tutup semua telaga-telaga yang berada di Badar. Di sini kita nampak antara taktikal perang yang Nabi SAW buat, iaitu Nabi putuskan bekalan minuman yang merupakan aset yang paling penting waktu perang. Maka orang Quraisy tak ada air. Orang Quraisy pada waktu itu tidak ada air. Air semuanya dekat tempat umat Islam daripada lubang yang mereka gali dan air hujan yang pada waktu itu mereka kumpulkan. Maka pada waktu itu orang Quraisy pada waktu itu telah hantar 3 orang untuk berlawan dengan tentera Islam. Dan ini adalah perkara yang biasa dalam peperangan, satu lawan satu. Maka daripada kalangan Quraisy pada waktu itu telah maju Utbah bin Rabi'ah, telah maju Syaibah bin Rabi'ah, dan juga pada waktu itu beberapa orang yang lain. Maka bila orang Quraisy pada waktu itu maju, maka Nabi SAW pada waktu itu pada awalnya 3 orang Ansar telah bangun. 3 orang Ansar telah bangun. Maka orang Quraisy kata, kami tak nak lawan dengan orang Ansar. Orang Ansar ni tak pandai lawan. Sebab orang Ansar mereka pada waktu itu mereka memang terkenal sebagai petani. Orang Ansar ni petani, bukan seperti orang Quraisy. Maka pada waktu itu mereka cabar orang-orang Muhajirin untuk lawan dengan mereka. Maka bangunlah 3 sahabat Nabi SAW, dan pada waktu itu bertarunglah 1 lawan 1. Maka siapakah daripada pihak orang-orang Quraisy? Maka daripada pihak orang Quraisy pada waktu itu adalah Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan juga pada waktu itu seorang lagi anak saudaranya, yang mana mereka yang pada waktu itu telah bangun mencabar. Mereka telah bangun untuk mencabar.
dan kemudian telah bangun 3 orang daripada kalangan tentera Islam, antaranya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana akhirnya kemenangan pada pihak umat Islam. Maka ini adalah permulaan perang. Kemudian Nabi SAW pada waktu itu telah perintahkan para sahabat untuk berperang, dan jumlah sangat sedikit, 300 lebih, dan pada waktu itu perlu melawan jumlah yang sangat besar. Dan di sinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang kita boleh belajar, kata para ulama, kisah ni kita pernah ceritakan dengan lebih detail pada beberapa bulan yang lalu, bahawa kadangkala bantuan Allah datang selepas daripada ikhtiar dan usaha daripada kita. Kadangkala Allah nak tengok kesungguhan manusia dulu. Kadangkala Allah nak tengok pada waktu itu ikhtiar manusia terlebih dahulu. Maka para sahabat mereka istiqamah. Mereka pada waktu itu berdiri teguh bersama dengan Nabi SAW. Walaupun sebahagian orang munafik yang ada daripada kalangan orang Quraisy Mekah pada waktu itu perli dan ejek para sahabat. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, dalam suratul Anfal ayat 49, maka di antara tentera Quraisy ada orang yang sebelum itu mereka dah masuk Islam tapi tak nak hijrah. Lalu dia pun ada dalam tentera Quraisy. Bila Nabi kat Mekah, mereka pada waktu itu dah beriman. Tapi bila Nabi suruh berhijrah, mereka tak nak. Maka mereka ada dalam perbarisan Quraisy, dan pada waktu itu mereka kata, kita tengok, kalau Muhammad menang, kita join Muhammad. Kalau Muhammad kalah, kita kekal bersama dengan orang Quraisy. Dan inilah orang-orang yang pada waktu itu mereka ejek pada sahabat. Mereka berkata, firman Allah, idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ingatlah ketika mana orang-orang munafik menghina dan mengejek pada sahabat Nabi. Apa kata orang munafik? Gharra haula'i dinuhum. Teman-teman Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad, mereka kena tipu atas nama agama. Kenapa nak perang? Kami lebih ramai 3 kali ganda. Mereka tak cukup kelengkapan. Maka pada waktu itu sebahagian daripada orang-orang munafik yang ada bersama dengan orang-orang Quraisy, yang mereka dah Islam sebenarnya daripada waktu Nabi kat Mekah, tapi pilih tak nak berhijrah, mereka ejek para sahabat dan mereka berkata, gharra haula'i dinuhum. Teman-teman Muhammad kena tipu atas nama agama. Agama telah tipu mereka. Macam mana nak boleh menang lawan Abu Jahal? Tentera kami lebih besar, kelengkapan kami lebih banyak. Maka ketika mana menghuraikan ayat ini dalam tafsir Al-Wasit, Imam Tantawi rahimahullah berkata, sebenarnya inilah kata-kata yang ada pada orang munafik setiap zaman. Setiap zaman ada kata-kata macam ni. Dia tak nak berkorban untuk agama, tapi bila ada orang buat pengorbanan untuk agama, macam-macam yang dia kata. Bodoh, tak pandai, sia-sia, usaha yang tak ada apa-apa. Maka dalam tafsir Al-Wasit pada waktu itu menyebut, Allah ceritakan kepada kita perangai sebahagian orang munafik yang ada dalam perbarisan tentera Quraisy, yang mereka ejek pada sahabat Nabi, yang mana mereka kata pada sahabat Nabi tak mungkin menang, pada sahabat Nabi kena tipu atas nama agama. Dan pada waktu itu yang diberikan kemenangan akhirnya adalah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap zaman akan ada golongan seperti ini yang menghina, yang mencerca orang-orang yang ada sedikit sebanyak pada waktu itu perjuangan untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana perang dah berlangsung, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada waktu itu malaikat. Baru Allah turunkan malaikat. Maka sebab itu kata para ulama sirah, kadangkala bantuan Allah datangkan kemudian Allah nak tengok pada waktu itu sedikit sebanyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Maka firman Allah dalam suratul Anfal ayat yang ke-9,
Allah turunkan pada waktu itu bi alfim minal malaikati murdifin, 1000 malaikat. Maka kata para sahabat, ada kalanya kami belum sempat pancung, musuh dah mati. Ada ketikanya kami tak sempat buat apa-apa, musuh pada waktu itu dah ketakutan dan mereka letakkan senjata. Datangnya 1000 malaikat pada waktu itu yang membantu umat Islam. Dan kemudian sebab itu bila kita pergi ke Badar, ada satu bukit yang berhampiran dengan tempat peperangan dikenali sebagai Bukit Malaikat, Jabalul Malaikah. Kerana dalam riwayat hadis, daripada arah bukit tersebut Nabi SAW telah berikan khabar gembira yang mana malaikat telah turun untuk bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka akhirnya kemenangan adalah untuk umat Islam. Namun dalam peperangan Badar ini ada beberapa kisah yang menarik tentang keberanian sahabat-sahabat muda. Sahabat-sahabat muda dalam peperangan Badar ini mereka menonjol. Antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Umair radhiyallahu taala anhu. Umair radhiyallahu taala anhu. Maka Umair radhiyallahu taala anhu, dia pada waktu itu berada dalam keadaan lapar sebab dia dah beberapa malam tak makan, beberapa hari tak makan. Maka pada waktu itu ketika mana perang nak bermula, maka pada waktu itu Nabi SAW nampak dia sedang makan. Maka Nabi SAW tanya, apa yang kau buat wahai Umair? Maka kata Umair, wahai Rasulullah, aku lapar, aku nak makan sekejap. Maka Nabi SAW bersabda pada waktu itu, sesungguhnya tidak ada yang memisahkan seseorang itu daripada syurga kecuali syahid. Bila dia dengar dia syurga, maka dia kata, apa yang kau kata wahai Rasulullah? Maka Nabi ulang balik. Nabi kata, tak ada yang memisahkan seseorang itu dengan syurga kecuali syahid. Maka dalam keadaan dia punya semangat nak masuk syurga, padahal kalau makan beberapa biji kurma ambil masa tak lama, maka dia kata, kalau begitu aku tak nak berlengah masuk syurga wahai Rasulullah. Dia tak makan kurma dan pada waktu itu dia berjuang sampailah pada waktu itu syahid. Kesungguhan sahabat-sahabat muda yang ingin untuk mendapat syahid di dalam peperangan Badar. Maka Umair radhiyallahu taala anhu, beliau telah berjuang sehingga syahid. Umair bin Hammam radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada pula pada waktu itu sahabat-sahabat yang telah membunuh Abu Jahal, Muawwidh bin Afra dan Muaz bin Afra, dan kemudian ada seorang lagi. Maka 3 orang sahabat muda ini mereka telah jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf. So mereka tak kenal Abu Jahal siapa, budak-budak remaja usia belasan tahun. Maka pada waktu itu 3 orang muda ini dia telah tanya kepada Abdul Rahman. Dia kata, wahai pakcik, kenal tak siapa Abu Jahal? Abu Jahal istilahnya adalah singa Quraisy, pahlawan yang paling berani daripada bala tentera Quraisy. Maka Abdul Rahman bin Auf pada waktu itu kenal. Sebab itu dalam riwayat hadis Abdul Rahman menceritakan, sedang aku dalam peperangan Badar, maka pada waktu itu aku nampak ada 2 orang pemuda, Muawwidh bin Afra dan Muaz bin Afra, pada waktu itu datang kepadaku. Dia kata, pakcik, kenal tak Abu Jahal? Maka Abdul Rahman bin Auf kata, kenal. Apa yang kau nak buat dengan Abu Jahal? Sebab dia dah lapang 5, keliling dia pada waktu itu tentera-tentera Quraisy jaga dia. Maka pada waktu itu 2 orang pemuda ni kata, aku dengar bahawa Abu Jahal orang yang paling banyak menyakiti Nabi, orang yang paling banyak menyakiti Nabi waktu kat Mekah. Maka Abu Abdurrahman bin Auf kata, ya betul. Maka kata 2 orang budak ni, 2 orang remaja pemuda ini, maka demi Allah, kami takkan tinggalkan Badar kecuali kami mati ataupun Abu Jahal yang pada waktu itu mati. Ini semangat pemuda-pemuda yang ada ketika mana peperangan Badar. Maka Abdul Rahman bin Auf berkata, aku sungguh kagum dengan keberanian 2 orang pemuda ini. Maka tak lama selepas itu kami kelihatan Abu Jahal. Abu Jahal ada dan dia dikawal oleh orang-orang Quraisy, anak di Ikrimah
yang juga panglima kawal dia, dan pada waktu itu banyak lagi orang yang kawal Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman bin Auf, wahai pemuda, kamu nampak tak orang tersebut yang berada di atas kuda dia? Maka pada waktu itu kemudian berkata, ya wahai pakcik. Maka kata Abdurrahman bin Auf, itulah Abu Jahal. Maka dalam sirah digambarkan, bila kedua pemuda ni dengar je itu Abu Jahal, mereka terus menerpa masuk di dalam kumpulan yang sedang mengawal Abu Jahal, dan pada waktu itu mereka akhirnya berjaya bunuh Abu Jahal. Mereka berjaya pada waktu itu membunuh dan melukakan pada waktu itu Abu Jahal. Maka siapakah pemuda-pemuda ini? Muawwidh bin Afra. Satu, dia ada 3 orang, minta maaf. Muawwidh bin Afra, dan yang kedua Mu'adh bin Amr bin Jamuh, dan yang ketiga pada waktu itu adalah Mu'adh bin Afra. 3 orang yang pada waktu itu mereka telah melukakan Abu Jahal. Mereka pada waktu, namun Abu Jahal tak mati, sehingga akhirnya pada waktu itu dipancung oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi kata para ulama sirah, dalam peperangan Badar ini Allah tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keberanian sahabat-sahabat muda yang usia belasan tahun, awal 20-an. Sebab itu kita nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayai sahabat-sahabat muda, dan dalam masa yang sama meraihkan sahabat-sahabat yang tua. Ada seorang sahabat usia dia 7 tahun, tapi Nabi SAW nampak dia hafal banyak Al-Quran. Nabi kata dengan dia, kau jadi imam. 7 tahun dah jadi imam. 7 tahun. Pada waktu itu ada seorang sahabat, apa nama dia? Ada Salamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia jadi imam pada waktu itu dalam usia dia sangat muda, 7 tahun. Ada seorang lagi sahabat, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, usia dia sangat muda. Bila Nabi wafat, usia dia baru 17-18, sekitar begitu, 17-18. Maka Zaid bin Thabit, Nabi SAW lantik sebagai penterjemah dan penulis wahyu. Penterjemah Nabi itu adalah Nabi SAW. Nabi banyak memberi kepercayaan kepada sahabat muda. Maka Nabi SAW suruh Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Suryani. Sebab Nabi kata Nabi tak selesa bila orang Yahudi yang menterjemahkan untuk Nabi SAW. Maka dia belajar dalam tempoh lebih kurang 15 ke 20 hari, dia boleh mahir satu bahasa, Zaid bin Thabit. Dan dia juga merupakan salah seorang penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kali dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepercayaan untuk menjadi panglima kepada sahabat-sahabat muda. Contohnya Usamah bin Zaid nak lawan Rom. Bukan nak lawan pasukan biasa, nak lawan Rom. Sebelum Nabi wafat, pasukan terakhir yang Nabi persiapkan, siapa panglima dia? Usamah bin Zaid. Usia belasan tahun, lebih kurang 18-19 tahun. Padahal dalam tentera tu ada Abu Bakar, ada Umar, tapi yang dilantik menjadi panglima adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Maka dalam peperangan Badar, kata para ulama sirah rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh begitu banyak sahabat-sahabat muda. Dan ini yang banyak dilakukan juga oleh Abu Bakar dan Umar. Sebab itu Abu Bakar waktu dia jadi khalifah, yang dilantik untuk mengumpulkan Al-Quran Zaid bin Thabit, padahal usianya baru pada waktu itu awal 20-an. Umar bin Khattab, antara penasihat dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu Nabi wafat, usia dia baru 13 tahun. Bila Abu Bakar wafat, usia dia lebih kurang 16 tahun. Maka dia menjadi penasihat Perdana Menteri, penasihat Khalifah dalam usia dia baru 16-17 tahun. Lalu peperangan Badar pada waktu itu menunjukkan kepada kita bagaimana sahabat-sahabat muda
telah menunjukkan pada waktu itu mereka punya kesungguhan dalam untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bunuh Abu Jahal adalah 3 sahabat remaja, 3 sahabat muda, Muawis bin Afra, Muaz bin Afra dan Muaz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu. 3 sahabat muda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini umat Islam beroleh kemenangan yang besar. Sebab orang Quraisy pada waktu itu yang terbunuh jumlahnya sangat ramai, 70 orang. Daripada 950 yang terbunuh adalah 70 orang. Yang cedera sangat ramai. Yang kena tangkap menjadi tawanan perang pun adalah 70 orang. Sangat banyak. Yang umat Islam berjaya tangkap adalah 70 orang. Dan di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pada waktu itu kehilangan 14 orang sahabat di peperangan Badar. Dan di sinilah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kebumikan 24 orang pemimpin-pemimpin Quraisy yang sombong dalam satu perigi. Dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan mereka. Nabi berkata, wahai Amr bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah. Nabi sebut nama-nama satu persatu daripada 24 orang pemimpin Quraisy yang terbunuh. Dan pada waktu itu Nabi berkata, adakah kamu telah mendapati apa yang Allah telah janjikan kepada kamu? Adakah kamu dah dapat, dah nampak apa yang Allah telah janjikan kepada kamu? Apakah kamu telah mendapati apa yang Allah telah janjikan kepada kamu? Nabi berulang kali kata, sebab mereka ni sombong, seksa Nabi, bunuh banyak pada sahabat Nabi ketika mana di Mekah. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu tanya, wahai Rasulullah, mereka ni dah mati, adakah mereka boleh dengar dalam keadaan mereka tidak bernyawa? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi diri Muhammad yang berada di dalam kekuasaannya, bukanlah kamu lebih baik pendengaran daripada mereka. Mereka boleh dengar. Sebab yang mati adalah badan, roh mereka pada waktu itu boleh dengar. Lalu sebab itu kalaulah kita berikan talqin, walaupun pada waktu itu kita berikan talqin peringatan untuk orang yang hidup, sebenarnya orang yang mati pun pada waktu itu dengar. Berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Umar bin Khattab tanya, kenapa engkau berkata-kata dengan orang yang dah tak bernyawa? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih hidup tak semestinya lebih baik pendengaran daripada orang yang telah mati. Mereka dengar setiap apa yang telah dikatakan. Maka ini adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menang dalam peperangan Badar, maka terkejut seluruh masyarakat Arab. Sebab daripada kalangan masyarakat Arab yang paling kuat adalah Quraisy. Yang paling kuat adalah Quraisy. Kerana negara-negara Arab yang berada di pinggir pada waktu itu bukan dalam pemerintahan orang Arab. Iraq berada dalam pemerintahan Farsi. Syam ataupun Syria berada dalam pemerintahan Rom. Yaman berada dalam pemerintahan Najasyi. Maka selain daripada negara-negara yang berada dalam pemerintahan kuasa besar, yang paling kuat daripada kabilah-kabilah Arab yang menjadi pemerintah sebenarnya adalah Quraisy. Lalu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menang dalam peperangan Badar, maka itu telah membuka mata orang Arab yang mana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu kuasa besar yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang akan membawa sinar dan pilihan yang baru kepada masyarakat Arab. Sebab itu selepas daripada perang Badar, orang Arab mereka makin menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Nabi menang dalam peperangan Mu'tah lawan Rom, di situ berbondong-bondong orang Arab masuk Islam. Sebab tak pernah ada orang Arab boleh kalahkan Rom. Dalam keadaan waktu peperangan Mu'tah tahun 8 Hijrah, tentera Nabi hanya 3,000 orang, tentera Rom 200,000 orang. Maka ketika mana dalam peperangan Mu'tah, dan dalam peperangan Mu'tah pun jumlah para sahabat yang syahid hanya beberapa belas, tak ramai. Dalam keadaan 3,000 lawan 200,000.
Maka sebab itu dalam peperangan Mu'tah berbondong-bondong orang Arab masuk Islam ketika mana mereka nampak bagaimana Nabi SAW pada waktu itu bantuan yang ada pada mereka, pertolongan Allah yang pada waktu itu ada kepada mereka. Maka daripada sini kita nampak Nabi SAW telah menang besar. Namun setiap kemenangan ada yang dengki. Maka ketika mana Nabi SAW balik ke Madinah, orang-orang Yahudi Banu Nadir, orang-orang Yahudi Banu Qainuqa, mereka tak boleh terima. Lalu mereka mulakan propaganda. Mereka kata Muhammad lawan dengan orang Mekah yang tak pandai lawan. Kalau berani lawan dengan kami. Maka disitulah bermulanya ujian yang lain untuk Nabi SAW, di mana orang-orang Yahudi ke Banu Qainuqa mereka mulakan propaganda untuk mengejek Nabi SAW. Maka mereka mengejek Nabi dekat pasar, mereka mengejek Nabi dekat mana-mana, yang mana Nabi menang lawan orang Quraisy sebab orang Quraisy tak pandai perang. Kalau berani lawan dengan kami. Tapi Nabi sabar sebab ada perjanjian. Ada perjanjian di antara Nabi SAW dengan orang Yahudi Banu Qainuqa, sehingga akhirnya membawa kepada terbunuhnya seorang sahabat. Dia punya kemuncak tu makin teruk. Maka ada seorang wanita telah masuk ke pasar Yahudi. Maka ada beberapa orang Yahudi yang telah buka aurat wanita tersebut. Biadabnya orang Yahudi. Maka datang seorang sahabat bantu wanita ini, berlaku pergelutan. Maka telah terbunuh orang Yahudi yang buka aurat wanita ini. Maka orang Yahudi balas dendam, mereka bunuh pada sahabat Nabi SAW. Maka pada waktu itulah Nabi kepung orang-orang Yahudi Banu Qainuqa, yang akhirnya membawa kepada kumpulan pertama daripada golongan Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah. Maka kalaulah kita rasa Nabi SAW boleh berdakwah dekat Madinah aman damai, tak ada cabaran, tak ada ujian, tak ada masalah, sebenarnya kita belum memahami sirah. Kalau kita tengok daripada sebelum hijrah dekat Mekah, setiap hari ujian. Bila dah berada dekat Madinah, berturut-turut ujian demi ujian yang dilalui oleh Nabi SAW. Dikhianati, disakiti, diejek. Maka kemudian orang-orang Yahudi Banu Qainuqa adalah kumpulan yang pertama daripada Yahudi yang telah dihalau keluar daripada Madinah. Dan ini adalah kumpulan Yahudi yang paling kuat, yang paling banyak harta. Namun Nabi SAW pada waktu itu masih lagi beri mereka peluang. Nabi izinkan mereka bawa harta yang mereka nak bawa. Itu pemaafnya Nabi. Padahal mereka ni bunuh sahabat Nabi SAW. Kalaulah orang lain menang dalam peperangan, nescaya akan dibunuh musuh-musuh dia. Tapi Nabi SAW pada waktu itu izinkan orang-orang Yahudi Banu Nadir untuk bawa harta yang mereka nak bawa, asalkan tidak melebihi muatan seekor unta untuk setiap orang. Maka orang Quraisy, orang Yahudi Banu Nadir, mereka bawa semua harta yang mereka ada. Maka dalam peperangan Badar ini, yang telah terbunuh adalah semua pemimpin-pemimpin Quraisy kecuali yang tak ikut, seperti Abu Sufyan. Maka ketika mana orang Quraisy kalah dalam peperangan Badar, disitulah bermulanya persiapan mereka selama setahun untuk peperangan Uhud. Sebab itu dalam peperangan Uhud kita nampak mereka bawa tentera yang lebih ramai, sebanyak 3,000 orang. 3,000 orang. Dalam tafsir Al-Wasit dinukilkan daripada 3,000 orang sebenarnya 2,000 adalah tentera upahan. Orang Quraisy punya nak balas dendam pada Nabi, mereka kumpulkan pada waktu itu 3,000 orang. Daripada 3,000 sebenarnya 2,000 adalah tentera upahan untuk mereka balas dendam kepada Nabi SAW. Lalu Uhud adalah persiapan yang lebih rapi untuk Quraisy, di mana mereka telah buat persiapan selama setahun. Mereka upah penyair-penyair, mereka telah upah banyak orang. Bahkan dalam sirah disebutkan mereka habiskan semua keuntungan yang mereka dapat dalam perniagaan sebanyak 50 juta, semuanya untuk dalam peperangan Uhud.
Maka peperangan Uhud berlaku setahun selepas daripada Badar. Badar berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Dan ketika mana orang Quraisy keluar daripada Mekah, Nabi SAW tak tahu. Sehinggalah beberapa hari sebelum tentera Quraisy sampai ke Uhud, baru Nabi SAW dapat makluman daripada pakcik Nabi, orang Quraisy semakin menghampiri akan kota Madinah. Maka Uhud yang kita akan sambung nanti dalam pertemuan yang lain. Namun di antara Uhud dan juga Badar ada begitu banyak peperangan yang berlaku, ada perkahwinan juga yang berlaku, ada pakatan orang Quraisy yang mereka nak bunuh Nabi SAW. Macam-macam peristiwa yang berlaku di antara Badar dan Uhud. Namun kita nampak Nabi SAW tetap teguh di atas perjuangan. Sebab itu antara saranan yang Allah sebut kepada para sahabat dalam peperangan Badar untuk para sahabat kekal berjaya, firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu. Allah ingatkan para sahabat, apapun yang jadi, istiqamah di dalam perjuangan, fathbutu. Yang kedua, wadhkurullaha katsira, kena banyak ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, wa ati'ullaha wa rasulah, kena taat kepada Allah dan Rasul. Yang keempat, wala tanaza'u, jangan berpecah belah. Sebab bila berpecah belah, fatafshalu, akan menjadi lemah. Dan yang kelima adalah wasbiru, hendaklah bersabar. Ini 5 pesanan yang Allah turunkan dalam surah Al-Anfal ketika mana para sahabat nak berperang dalam peperangan Badar. Sebab itu orang yang ada 5 pesanan ini, firman Allah, la'allakum tuflihun, dia pasti akan berjaya dalam kehidupan dia. Istiqamah, kemudian pada waktu itu ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, taat kepada Allah dan Rasul, jangan sesekali berpecah belah, dan bersabar dalam perjuangan. La'allakum tuflihun, pasti akan beroleh kejayaan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak ibrah dan pengajaran daripada peristiwa Badar. InsyaAllah pada pertemuan yang lain kita akan sambung pula tentang apa yang berlaku di antara Badar dan Uhud, insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله. لا إله إلا الله.